Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah, Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Ustaz. Datang. Assalamualaikum Ustaz. Tak jelas lah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam, apa dengar kamu? Okey. Suara saya dengar tak? Ustaz. Salam. Suara saya dengar tak? Dengar. Okey. Tak boleh Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Suci, loud and clear. Kita malam ni kita baca Ayuha Walad. Tak payah tengok kitab sebab kita nak cerita lagi tentang bab taubat. Malam ni adalah kelas daripada anjuran surau Abdul Rahman Auf. Saya ingat malam ni tak ada kelas, malam ni malam raya. Tapi dia kata boleh buat, on jugalah. Tu saya buat lah. Berapa ramai daripada Abdul Rahman Auf dah masuk ni? Tengok sikit. Ahli karya Abdul Rahman Auf angkat tangan. Hai. Seorang pun tak ada, semua dah raya kan? Doktor ada. Ada insyaAllah. Yang lain mana? Peri ada? Tu Peri. Ya. Saya Abdul Rahman Auf. Ini ada, satu orang ni ada. Ya, ramai orang buka puasa ni. Saya pun buka puasa sekejap tadi. Betul. Ni orang tak apa kan? Tak apa. Kita terus je lah Siapa masuk kemudian lah. Siapa yang tak kembangan lah, tak apa. Okey. Kita sambung. Kita membicarakan, kalau tengok dekat slide ni. War masuk tak war? Masuk Ustaz. Okay, war. Okey Ustaz. War tengok yang ni, yang present ni. Okey. Tadi Din pergi ni war. War dia langgar ni. Ya. Baru Cik Lima. Hari ni 2 orang nak tak dapat jumpa Ustaz. Hari ni 2 orang positif Ustaz. Baru balik, baru habis orang lagi Ustaz. Ya ke? Daripada pagi. Cik jalan dulu. Okey. Taubat Ustaz. Kita dah habis ni ke ni? Yang ni? 10 ni dah, tinggal sekarang 5. Sebab-sebab tertahannya taubat nombor 2. Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Okey. Tu Ustaz, betul. Ini dalam kitab, tak silap saya lah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tak silap saya. Atau ada kitab lain kot. Tapi rasanya Penawar Bagi Hati lah. Dalam bab taubat ni, ulama' ada cerita syarat taubat. Ulama' ada cerita makna taubat. Ulama' ada cerita syarat taubat. Ulama' ada cerita kesempurnaan taubat. Ulama' ada cerita tanda taubat diterima, ada 9. Itu gabung 2 kitab lah 9. Kalau kita satu kitab je 6 je dia tulis. Tapi ulama' ni dia tambah lagi. Kita apa kita ambil juga. Jadi kita dah belajar. Satu, syarat taubat ada 4. Dah belajar. 2, kita dah belajar tanda Allah terima taubat ada 9. 4 tambah 9 dan 13. Lepas tu kita belajar kesempurnaan taubat ada 10. Jadi dah 23. Ini kita nak belajar lagi 5. Apa dia? Kenapa orang payah nak taubat? Ulama' jawab. Kenapa orang payah nak taubat? Suara saya lebih jelas ke atau macam biasa? Saya nak tanya.
Jelas Ustaz. Macam clear sikit. Tadi saya beli ni. Oh. Saya Okey, beli ni tadi. Saya tengah tadi saya lari sekejap begini. dah boleh Wali recording Ustaz. Ustaz. Nak bagi dia clear sikit lah. Maklumlah yang belajar pun orang-orang mantan pemuda. Yang mengajar pun mantan pemuda. Telinganya kadang-kadang tak berapa dengar. Yang mengajar pun orang tua. Suaranya pun kadang-kadang tak berapa jelas. Jadi orang je remaja. kita beli ni Haji Malik. Kita beli ni supaya kita dapat belajar dengan selesa lah. Terima kasih Ustaz. Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Okey. Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Kesedapan dan keinginan ni maknanya sukar meninggalkan apa ni? Kalau kita ringkaskan perkataan ni. Maksiat. Kesedapan dengan keinginan ni siapa yang suka selalu ni? Najis. Kehendak apa? Kehendak nafsu. Sukar nak tinggalkan kehendak nafsu. Sebab tu orang dia tak boleh nak taubat. Dia akan tanggung-tanggung taubat. Kenapa? Kehendak nafsu ni menyedapkan dia, menginginkan dia buat benda-benda yang tak taat. Jangan cakap benda lain lah. Ini semalam hari sunat puasa. Kita nak puasa pun kita lawan-lawan ni puasa ni. Walaupun kat sini 117 ni ramai para wali. Tapi macam saya lah, saya pergi puasa. Macam para wali ni dia dah biasa puasa. Dia sebadan pun sihat. Tapi kalau ikut kehendak nafsu, kita rasa kita nak puasa tak? Kena pula musim durian. Waktu puasa tu, waktu tu lah orang hantar durian. Waktu tu lah orang hantar durian. Kadang-kadang kopi nak puasa Isnin Khamis. Pagi tu lah buat kata, jom aku belanja sarapan semua orang. Waktu tu lah nak beli sarapan. Waktu tu lah tengah hari kawan tak pernah bagi makan, dia ajak kita pergi makan dekat Pulau Sedap. Jom kita makan kat Tupai-Tupai. Kau tak Tupai-Tupai? Tupai-Tupai tak? Kedai nama Tupai-Tupai. Tahu, kedai makan. Kedai makan. Tahu Ustaz, dekat Dewa Bahasa. Dewa Bahasa. Waktu tu lah dia ajak pergi makan Tupai-Tupai. Bukan makan tupai. Nama kedai tu Tupai-Tupai. Kalau hari yang kita puasa tak siapa nak cari kita makan. Tu dugaan puasa ni. Jadi sukar meninggalkan sedap dan keinginan ni adalah kehendak nafsu. Memang paling sukar ni nak meninggalkan kehendak nafsu. Betul. Dia pagi-pagi dia dah remind kita. Pom nasi lemak dia kata. Pom roti canai dia kata. Bila nak puasa besok tak boleh makan. Macam lah tak boleh makan terus. Padahal malam boleh makan. Malam pun makan nasi lemak kunci 2 orang kat rumah pun dah kenyang lah. Kena kita ni mantan pemuda kan. Kita bukan boleh makan banyak sangat. Saya nasi lemak beli dekat Langat tadi. Dekat Peronas tu. Tengok akak ni ambil nasi banyak dia kata ni. Ni buka ni makan dengan rumah satu buka 2 orang. Kenyang lah. Kenyang lah. Bukan perlu makan banyak pun, tak perlu. Tapi sukarnya kita meninggalkan kesedapan ini menyebabkan kita tertahan untuk taubat. Jadi kalau kita boleh lawan, tinggalkan kesedapan, tinggalkan apa je keinginan. Sama ada keinginan makan, keinginan nak bercakap, keinginan nak tidur. Kalau kita sihat, kita jangan layan sangat. Kalau kita sakit, itu cerita lain. Keinginan nak makan ni, nak makan tu, makan tu, kita cuba lawan, kita cuba tinggalkan. InsyaAllah. Maka terbukalah hati kita untuk mudah bertaubat. Keinginan ni yang menghalang. Keinginan ialah nama dia kesedapan dunia. Ada orang dia tak kisah, buat makan minum ni dia boleh menang. Dia tak berapa kisah. Apa ada dia makan. Mungkin dia kecil, dia dah biasa susah. Ada orang dia selalu teringin. Orang yang selalu teringin ialah dia payah nak qada puasa. Kalau Allah takdirkan dia puasa, orang perempuan, dia bersalin bulan Ramadan, satu Ramadan dia bersalin, dia kena ganti 30 hari, ini berat. Kalau dia tak buang rasa ingin nak makan ni, dia payah nak qada. Memang dia silap, dia kena bayar fidyah. Sebenarnya kalau kita puasa Isnin Khamis pun, sebulan dah 8 hari, betul tak? Sebulan 8 hari. Kalau kita tak puasa 30 hari, sebulan dah 8 hari. 4 bulan dah habis dah. 32 hari. 4 bulan je.
daripada 11 bulan dia kena qada. Tapi kena istiqamah. Katakanlah ada hari sakit, tak lihat. Khamis tu puasa lah. Jadi moga-moga cubalah dapatkan sunat. Rupanya sebulan 3 hari. Kenapa? Ini latihan kita untuk meninggalkan kesedapan. Ini latihan kita untuk meninggalkan keinginan. Ini yang boleh mujahadah yang kita cakap tadi. Jadi kenapa manusia tertahan untuk taubat? Ulama kata, dia tak nak tinggalkan kesedapan dunia. Keinginan berleka-leka, berlalai-layar, itu berlalai leka-leka ni nafsu paling dia seronok. Lepas tu kita tengok rehat, maknanya nak fokus, itu bukan kerja nafsu. Lepas tu kalau tengok orang belajar kat masjid kan, kat surau, kelas mula 7.50. Orang kadang-kadang dah balik rumah dah pukul 7. Bukan balik kerja pukul 7.30, 7 di rumah dah. Tapi dia tidak ada rasa nak cepat untuk solat maghrib. 7.50 start belajar, dia dah ada. Kadang-kadang 7.30 baru nak mandi. 6.30 sampai rumah. 7.30 baru nak mandi. Pukul 8 baru semayang. 8 suku baru gerak nak pergi surau. Pukul 8 baru sampai maghrib. 8.20 sampai maghrib. Duduk 10 minit, orang dah isyak. Itu je dia dapat belajar, 10 minit. Ini yang selalu berlaku. Kenapa? Nak rush untuk kebaikan, lepas tu datang cepat-cepat, duduk depan-depan, ambil rihal kat surau, letak rihal, letak buku nota, letak kitab, fokus apa Ustaz cakap, tak faham kita tanya, apa yang tak ada dalam kitab kita catat, kita labit, dan kita buat nota, dan kita buat peta minda, dan kita buat apa saja supaya bab yang dia ajar itu, kita boleh faham. Lepas tu Ustaz ni dia kena cakap apa benda yang mungkin kena catat, apa isi dia, apa silibus dia cakap. Tidak nanti takut nanti murid yang depan ni, yang mantan pemuda ni, dia pun tak tahu apa dia belajar. Dia buka pen, dia buka buku tulis. Kadang-kadang tak boleh apa-apa, itu satu lain dia tulis. Sejam cakap, dia hanya boleh tulis satu lain. Kerana tak jumpa poin apa dia cakap. Jadi, kalau kita ngajar kan, pada saya lah, kita kena pandu lah. Nombor 1, gini. Nombor 2, gini. Jadi, dia tahu apa yang dia kena catat. Betul, saya tengok betul. Saya tengoklah orang belajar surau kan. Kalau kita kadang-kadang tak bawa laptop, kita tak ada slide kan, kita tak cakap apa benda kena catat. Tak tulis kat board. Selalunya kebanyakannya tak tahu apa nak catat. Satu, dia malas nak stresskan diri dia. Dia malas nak pressure otak dia untuk gunakan apa poin yang kena catat dalam bab ni. Dia tak tahu. Dia biar je Ustaz cakap, lepas. Maknanya ilmu terlepas. Dia tak ikat. Akhirnya nanti kalau lagi 3 tahun ke 2 tahun ke tanya dia buat bersama, tak dapat. Kenapa nak kena catat, nak kena faham ni benda yang nafsu tak suka. Sebab tu orang suka duduk belakang. Duduk belakang, sandar kat belakang. Kadang-kadang duduk kat luar. Duduk kat luar surau pun ada, duduk kat luar masjid, dekat koridor. Duduk macam ni, dekat batu tu, sandar gini. Kita bagi masa dalam pun tak nak. Ingat ilmu tu nak berdatang dengan kita ke? Kalau dengan kita gitulah. Kata-kata dia nak singgah kat hati kita. Dia tak singgah. Yang singgah apa? Yang singgah lawak-lawak ustaz, ketawa. Itu yang singgah. Ilmu yang bermanfaat tu dia tak masuk. Yang ustaz-ustaz buat selingan yang kelakar tu, yang tu dia dapat. Nanti dia balik orang rumah tanya, buat belajar bang. Ustaz ni kelakar lah, dia cakap, lepas dia dengar lah orang cerita gitu. Kelakar lah ustaz ni, dia nyanyi lagu ni, kelakar betul lah. Orang ketawa tadi. Pada ilmu tu banyak lagi daripada kelakar tu. Kelakar tu mungkin 5 minit, daripada ilmu tu 40 minit. Tapi tak ilmu ni selalu tak dapat. Try lah tanya suami kita, abang belajar apa bang? Tak lah apa dah. Adalah ini, dia pun banyak cerita. Dia tak ada rasa gairah untuk cerita dengan isteri dia. Dia tak ada rasa gairah, seronok, dia dapat sesuatu yang boleh membimbing kehidupan dia dunia akhirat. Dia tak gairah. Sebab tu, kenapa? Dia tak nak meninggalkan kesedapan dan keinginan dunia. Belajar ni yang best kat surau lah. Kenapa yang best kat surau? Lulus ke, tak lulus ke, faham ke, tak faham ke, tidur ke,
tak tidur ke, hadir ke, tak hadir ke, hadir cepat ke, tak hadir langsung ke, hadir lambat ke, tak ada siapa yang tahu. Betul tak? AJK takkan tanya. AJK takkan ambil attendance. AJK takkan tanya, awak saya tengok lama tak datang kelas tauhid. Apa tak datang? No one will bother. Tak ada siapa yang ambil peduli. Kecuali diri kita kena ambil peduli dengan apa yang kita buat. Kat sekolah lain. Kat sekolah ada attendance. Ada periksa. Jadi yang datang-datang lambat tu je sedap tu. Datang lambat, duduk bersandar, tak faham, tak apa. Nguak-nguak, ngantuk-ngantuk. Besok malah datang, tak payah datang. Minggu depan tak nak datang, tak payah datang. Tak siapa larang, tak siapa marah. Tak siapa ambil attendance, tak siapa denda, kutip sampah, tak siapa denda. Jadi kalau kita tak ada kehendak yang betul, kehendak yang kuat. Sama macam online ni. Kalau kita buka je, dia akan nama kita kat sini. Kita baring. Tidur. Gelap kejap. Lepas tu kita tengok balik. Oh, belum habis. Lepas tu kita tinggalkan. Kita pergi makan. Tak ada siapa akan penalize kita. Betul tak? Tak ada siapa akan denda kita. Tak ada siapa akan remove kita daripada grup. Tak ada. Sebab apa? Orang pun tak tahu. Dan kalau dia buat pun, orang tak ada kuasa nak buat apa kat dia. Jadi, siapa yang ada kuasa pada diri dia untuk dia meninggalkan kesedapan ni, dia bersusah payah sikit dengan agama ni supaya dia selamat pada akhirat dia. Siapa yang bertanggungjawab atas diri siapa? Saya tanya ni. Diri sendiri. Diri sendiri. Itu yang Sendiri. itu yang Nabil kata tu. Sendiri mau ingat. Lu fikirlah sendiri. Tu dah bercakap tu. Lu fikir sendiri. Siapa kena tanggung besok? Siapa kena jawab? Semayang tak ada ilmu. Takbiratul ihram salah. Siapa kena jawab? Lu fikir sendiri. Lu yang kena fikir. Kau yang kena fikir. Kau yang kena jawab. Kau yang kena timbang. Kau yang kena tanggung. Tak ada. AJK surau tak perlu jawab. Suami tak perlu jawab. Hatta isteri pun tak perlu jawab. Anak-anak pun tak perlu jawab. AJK surau, AJK masjid kawan-kawan. Kata maaf pun tak perlu jawab. Ustaz pun tak tahu jawab. Ustaz paling kuat cakap, ni yang luar ni masuk dalam. Itu je. Kalau cara masuk, tak ada orang pejabat agama akan tangkap dia orang. Tak ada polis akan saman 1,500 macam tak pakai mask. Tak ada. Betul dia cakap. Tak siapa pantau. Tak siapa duduk depan, tengok, ngantuk je. Datang, saya nak saman awak. Awak tidur dalam balik ilmu. 1,200. Okey, awak pergi Melayu, bayar kat mahkamah. Tak siapa buat. Undang-undang tak ada. Jadi everything is on us. Dia totally depend pada kita. Kalau kita nak gerak, kita kena gerak sendiri. Kawan-kawan boleh bagi pembakar semangat. Guru-guru boleh bagi motivasi. Kenapa? Kita ada musuh yang menghalang. Yang musuh ni selalu suka pada sedap-sedap. Selalu suka pada rehat-rehat. Selalu dia ada banyak keinginan. Nama dia? Nafsu. Nafsu. Nama dia nafsu. Selalu kata malam ni bulan raya, tak payah belajar dah. Lebih kurang gitu lah. Betul tak? Baru nak cakap. Baru nak cakap. Sebab tu malam ni kurang 155 orang. Lalu kalau macam ni dah 200 lebih kan. Masak rendang. Nak kata balik, masak rendang lah. Sambil masak rendang tu buka lah dengar. Sambil masak, jangan handphone masuk dalam rendang cukup. Lepas tu, kalau nak masak rendang pun lebih sharp masak rendang. Lepas Isyak ni tak ada kelas Kita ada kelas. Malam raya. Lesung Ustaz. Takut nanti dengar bunyi lesung. Duk. Nanti bunyi lesung, bau kerisik masuk dalam hidung kan. Bunyi lesung, duk. Okey. Apa ulama kata lagi? Nombor 3. Kenapa orang susah tertahan untuk taubat? Ulama ni mereka buat kajian. Mereka ada pengalaman. Anak-anak murid mereka ada pengalaman. Kenapa sukar untuk taubat? Nombor 3, dia tak fikir yang datangnya mati itu cara mengejut. Kat mananya untuk kita terus bertaubat ni, kita kena selalu fikir mati ni datang anytime. Kadang-kadang Allah datangkan ceritakan kawan kita mati mengejut.
pada kita. Allah datangkan kadang penyakit pada kita supaya apa yang kita suka makan dah tak boleh makan. Maknanya kita sama ada rela atau tidak, kita tak dapat nak buat benda yang sedap yang kita suka. Guru suka makan ni, sekali ke darah tinggi. Doktor kata awak jangan makan. Bahaya benda awak ni, sangat bahaya. Kalau awak tak jaga makan, nanti akibat dia teruk. Allah datangkan penyakit supaya kita meninggalkan kesilapan. Nak makan, ada bodyguard, anak-anak kat sebelah. Bah, ni tak boleh makan, bah. Bah, ni sikit juga, bah. Bah, ni, keinginan yang meluap-luap tu nak makan benda-benda sedap, Allah tahan. Supaya apa? Dengan tertahan dia memakan kesedapan, memakan benda yang diingin, yang sedap, yang biasa makan, moga-moga dapatlah kita melahirkan rasa taubat pada Allah. Kenapa? Salah satu menghalang taubat adalah masih lagi bersedap-sedap dengan keinginan. Dan kadang-kadang Allah datangkan berita kematian. Macam saya cakap lah, 2 minggu lalu saya baca Facebook kawan saya, kawan pejabat lah. Dia kata Al-Fatihah untuk Allah Yarhamah. Dia sebutlah 2 nama dalam gambar tu. Dia kata bila masa dia meninggal. Dulu yang perempuan ni, dia sebut ni, perempuan ni dulu sekretari bos saya. Bos saya ni dulu vice president. Jadi, sekretari dia yang ni lah, akak dia. Akak ni saya tahu anak dia ramai. Saya tak tahu dia meninggal. Betul saya tak tahu. Rupanya saya berhenti pencen 2018, bulan 7. Dia meninggal 2019, bulan 9. Seorang pun tak beritahu saya. Memang sejak saya pencen ni tak siapa WhatsApp saya. Adalah beberapa orang kawan yang ada WhatsApp dia tanya khabar. Tapi kebanyakannya memang tak pernah WhatsApp lah. Kita pun tak nak kacau dia orang kopi lah. Kita tak ada WhatsApp dia orang. Saya pun tanyalah beberapa orang, kenapa dia meninggal? Umur dia berapa? Saya kata, umur dia orang kata 46. 46 ke 48 gitu lah. Ustaz cakap itu 47. 47? Ya, 47. Saya tanya dengan seorang budak ni department saya. Kenapa dia meninggal? Dia kata sudden death. Dia malam tu, sebab suami dia ni pun kerja Telkom. Malam tu dia sakit dada. Perempuan ni sakit dada, 47 tahun. Hantar pergi HUKM. HUKM ke mana lah. Lepas tu sampai sana, berubah, meninggal. Begitu je. Saya tak pernah dengar dia sakit jantung ke, macam mana ke apa, saya tak dengar. Dan diorang pun kata memang dia ada penyakit. Allah tengok kita lalai. Dia sayang kita. Dia dengarkan cerita-cerita. Kalau ikut kita tak tahu. Dia dengarkan cerita kat situ supaya kita memikirkan kedatangan mati sekali wujud. Bila kita selalu memikirkan kedatangan mati sekali wujud, maka kita akan tergerak untuk bermotivasi untuk melakukan perkara yang baik, nama dia taubat. Saya tanyalah kawan-kawan kat sini. Biasa dengar cerita tak kawan-kawan kita mati mengejut? Saya tanya. Biasa. Ada Ustaz, ada. Jangan cakap umur kita. Saya tanya yang muda-muda lah. Ada Ustaz, ada. Saya muda Ustaz. Makro berapa umur? 42 Ustaz. Ada lagi dia lagi. Wadud berapa umur Wadud? Abdul Wadud, umur apa? Umur saya 24 Ustaz. 24. Wadud pernah dengar tak kawan meninggal sebaya saing? Meninggal mengejut? Ada. Ada juga kan? Ada. Ada umur berapa Wadud dia meninggal? Masa tu umur saya 20 tahun. Umur dia? Umur dia sama bayi. Sama kelas. Sama kelas, betul. Satu housemate. Sakit apa? Dia mati mengejut ketika tidur. Tengok. Nampak tak? Tak ada sakit Wadud. Tak ada sakit tua, tak ada tua 20 tahun. Tak ada. Dia mati mengejut masa tidur, faham? Ini anak Hajar Allah. Junaidah. Anak Junaidah. Ini yang kisah-kisah tu. Inilah anak dia, kisah-kisah. Mereka ni dah tahu masa itu lagi. Hajar ada masuk tak? Mak ada masuk ke? Ada. Tak pernah miss kelas Ustaz. Ingat Hajar kisah-kisah tengah buat masak redang. Tak, masak redang. Kita ramai masak redang ni.
Boleh Jadi, masak rendang. Siap dah rendang Ustaz. dah siap awal masak. Cucu pun datang lah tadi Awal tengok. masak sampai Isyak ni. Lepas tu besok sambung dia kata. Besok Esok Ustaz datang raya makan rendang. besok anak-anak dah mula datang lah. Anak-anak yang satu kawasan lah. Anak-anak yang luar daerah yang tak datang. Jadi Omar kata masaklah bang sikit. Masaklah. Raya-rayakan anak-anak. Apa yang kita kata, bila ini tertahan untuk taubat, maknanya kita kena ambil benda yang opposite dengan ini supaya kita boleh mudah taubat. Satu, tinggalkan kesedapan dan keinginan. Tinggalkan kesedapan dan keinginan. Sesekali makan benda tak sedap pun tak apalah makan. Jangan makan mesti nak sedap. Ini menyebabkan dalam ulama kata pengalaman mereka dan mereka tulis dalam kitab-kitab mereka, kita akan sukar taubat. Lagi satu, jangan cakap dengan diri kita nanti mati baru kena seksa kalau dosa pun. Jangan cakap itu. Kalau kita rasa seksa dia tangguh, juga menyebabkan kita tertahan untuk taubat. Lagi satu, jangan fikir yang kita punya nyawa ni panjang. Nyawa kita ni dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah. Tengok nyawa Wadud cerita kawan dia 20 tahun mati mengejut. Saya biasa dengar orang video ni. Dulu anak murid saya, umur 27. Dulu, masa dia sekolah rendah, dia belajar ngaji kat rumah saya. Masa tu saya tak ngajar kat surau lagi. Saya ngajar ngaji kat rumah. Jadi dia 3 beradik ni antara orang datang ngaji rumah saya lah. Lepas maghrib datang. Lepas tu Isyak balik. Lepas Isyak kejap balik. Lepas tu saya pun dah pindah, saya tak jumpa dia. Last saya jumpa dia dah jam 4, jam 5 gitu lah. Kali saya pergi pejabat kerajaan, ada urusan kerja, dia tepuk belakang saya. Ustaz, dia kata, oh. Saya kata, siapa ni? Dia sebutlah nama dia. Alizul, dia kata. Dulu belajar ngaji rumah Ustaz. Saya puas juga nak recall lah. Dia kata 3 beradik. Azhar, Alizul dengan adik perempuan dia, saya tak ingat apa nama. Sejak tu saya jumpa dia balik lah. Saya jumpa dia balik. Lepas tu dalam setahun setengah tu, saya tak tahu, dia kata dengan saya dah cari kerja lain. Saya kata jangan cari kerja lain lah, Alizul. Sebab dia kata sekarang ni kontrak, dia kata nak kerja swasta. Saya kata swasta ni cabaran dia bukan sikit. Sebab saya nampak orang yang kerja jabatan ni tak biasa, kerja under pressure. Lepas tu saya kata jangan cari kerja lain, nanti tak tahan. Tapi dia nak berhenti juga, dia cari kerja lain, dia kerja syarikat lah. Betul, dia tak tahan. Dan syarikat tu pula kewangan tak bagus, kadang-kadang bayar gaji separuh dulu gitu. Lepas tu dia kata dengan saya, Ustaz, saya nak berhenti lah. Dia kata saya nak cari kerja tetap, saya nak bertunang. Lepas tu macam manalah, ejas, masuk balik jabatan kerajaan ni dengan jawatan tetap. Jawatan bebas lah, tak mahu cakap lah kat mana kan. Jawatan tetap. Lepas tu saya pun adalah urusan dengan dia. Lepas tu saya tengok dia lama tak kerja. Dia cuti sebab dia operate tumit. Dia main futsal, cedera kat tumit. Ini cerita dia lah. Lepas tu lepas cedera tu, dia buat minor operation. Lepas buat minor operation, dia kena datang fisioterapi. Masa datang fisioterapi tu dia ubah. Bapak dia cerita dengan saya datang dekat KPJ Kajang ni. Masa dia meninggal tu, saya dengar dia meninggal saya pergi. Bapak dia cerita dengan saya, dia bawa anak dia pergi KPJ ni nak buat fisioterapi. Anak dia buat gitu lah. Angkat kaki sebelah, buat tangan gitu. Angkat kaki sebelah, buat tangan gitu. Lepas tu, angkat kaki sebelah lagi, buat tangan gitu. Bila dia angkat kaki sebelah, buat tangan gitu, buat tangan gini, dia rebah. Dekat luar. Dia rebah. Nanti saya kata malam raya kita datang. Dia rebah, mulut dia berbeh, dia meninggal. Jadi doktor kata kalau nak tahu sebab kena postmortem. Jadi mak bapak dia kata tak postmortem lah. Mereka bawa balik je. Tapi bukan sebab kaki dia yang cedera tu. Bukan sebab kaki dia yang cedera tu. Dan doktor kata nak tahu kena postmortem. Itu je. Mak dia datang. Mak dia pengsan dekat bilik mayat. Saya yang masuk bilik mayat tu. Saya yang angkat tong jenazah tu. Saya yang angkat badan dia tu, daripada tong jenazah tu angkat dalam van, saya yang angkat. Saya cukup sedih. Saya angkat, masa tu saya tarik, jam saya terbuka, jam saya terlepas, tinggal kat bawah jenazah dia. Lepas tu saya jalan, saya tengok, jam dia tak ada. Dan saya tak minta lah, saya cari, saya biar je lah.
Tu malam tu saya datang rumah dia buat ada tahlil. Tapi belum ke Mumi lagi sebab dia meninggal petang. Jumpalah mak dia, jumpa ayah dia bagi takliah, saya balik. Memang sangat mengejutkan. Memang sangat mengejutkan. Ada juga yang ura-ura kata budak ni smoker, suka rokok. Mungkin dia ada sakit jantung tanpa dia sedar. Sejak dia meninggal tu, yang saya dengar orang kata sebab dia banyak isap rokok, kawasan tempat isap rokok kat bangunan kerajaan yang dia kerja tu, kawasan tu kosong. 2 minggu kosong. Saya datang sana seminggu 2 kali. Tahu tak? Orang taubat ke jalan tak isap rokok. Lepas tu dah mula datang balik. Dia ada pot kan isap rokok. Kalau bangunan tak isap rokok. Kalau kita boleh memikirkan, dan kita lihat bagaimana kejadian sini, kejadian sana, kejadian sini, kejadian sana. Bagaimana kita lihat kejadian ni berlaku dengan wujud dan kejadian tu nama dia mati, dia akan menyebabkan kita akan pantas dan cepat untuk taubat. Macam war, hari-hari tak ada mau mati. Ada keisapan tak war? Patutnya war. Memang ada Ustaz, memang ada Ustaz. Ada muda 12 tahun. War buat yang lahat. Buat lahat kena try masuk dalam kan. Tengok muat tak muat. Ya Ustaz, ya Ustaz. Kalau war tak mau try, ni dalam ni 179 ni, banyak orang volunteer boleh try. Nak try tak? Nak try? Boleh juga Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh tu cakap dengan war. Masih tak nak Ustaz. Sudah Ustaz, saya dah try dah pasal kursus tadi. Masuk. Letak papan kejap. Lama lah lemas. Kira. Saya try 15 minit Ustaz. 15 minit saya kena. Apa rasa Tuan Isin? Oi, tak tahu nak cakap Ustaz. Masa kat dalam tu istighfar je banyak-banyak. Kita cakap ni. Dekat atas tu. Dekat atas Dekat atas. Kat sini. Dia kalau cucu dia datang ni, dia kan tahu datuk dia ngajar ke apa. Adik dia lagi best. Ini cucu saya ni. Adik dia umur 3 tahun. So dia datang kan. Dia buka pintu nampak saya tengah macam ni. Lepas tu saya keluar, dia kata, Atuk, tadi Atuk tengah cemarah Atuk tengah cemarah. Ceramah. Dia nak cakap ceramah. Mak dia ketawa dia kekek. Atuk tengah cemarah dah Atuk tengah cemarah. Apa yang saya nak cakap Tuan Yusin masuk kenapa? Motivasi ke apa? Motivasi Ustaz, khusus dia bagi. Sebelum pencin. Oh, dia buat kubur macam mana? Kubur dalam simen. Memang kubur Ustaz betul. Dia buat macam lelahat. Dalam pukul 12 malam kita akan masuk kat situ. Ya Allah. Dia akan bagi masa 15 minit. Tak lemas lah. Ada ruang udara lah. Tak lemas. Tapi malam antara tu dia ada 30 orang peserta. Salah satu peserta dalam masa 5 minit dia melompat keluar Ustaz. Oh ya. Dia ada cerita lah, dia kata dia nampak dia macam. Dia semacam dia kata dia tak boleh nak cerita, dia kata. Ada satu tempat dekat mana Saya kat Kuala Kubu Ustaz. Ini bukan, ini kat Surau. Kat Surau, Sungai Cincin dekat Gombak. Ada ke nama tempat Sungai Cincin? Ada Ustaz. Batu Nabi suku. Dekat masjid. Dekat masjid tu. Ya. Dia nama tempat tu, surau tu Al-Khalidi. Dia orang gitulah. Dia punya imam tu nama dia Ustaz Muhammad Nasib. Muhammad Nasib Lawawi. Dia punya situ, dia ada kisah orang soleh kat sana lah. Surau tu surau dia lah. Depan surau tu ada lahat. Jadi anak-anak muda dengan nakal ni, dia masuk dalam tu dan dia tarik papan tu. Dia biarkan hanya beberapa minit. Kebanyakan anak murid yang keluar tu, dia rasa bila masuk je, dia rasa kaki dia kena rantai lah, tangan dia kena rantai lah, dia kena pukul lah, dia kena jerit lah, dia takut lah. Padahal 2-3 minit je masuk. Bila keluar kadang-kadang berangkak, menangis. Menangis. Ada yang tu berhenti sekolah takut. Ada taubat nasuha. Jadi, liang lahat ni dibuat oleh guru ni. Dan masa dia buat sejarah dia berdoa tiap-tiap hari agar anak murid dia masuk lahat ni, dia keluar, dia rasa-rasa betul-betul kebaikan terhenti kat dia. Kalau nak masuk boleh lah pergi sana.
Adanya rasa bunyi, adanya masuk, tak ada rasa apa-apa, tapi dengar bunyi rantai. Pam, pam. Ini kewalian orang soleh ni lah. Adanya dengar suara orang menjerit. Tapi sebenarnya bukan dalam kubur betul. Dia kubur yang dibuat-buat untuk mendatangkan rasa takut. Tapi sekejap pun dah ada efek dia Ustaz. Ya, ada efek. Sebab ni kubur ni bukan orang biasa buat. Orang soleh dulu buat. Nama dia, apa nama ulama tu saya tak tahu, tapi orang panggil dia Al-Khalidi. Apa yang saya kata? Untuk makluman semua, Rasulullah dekat situ, sebelah masjid tu ada kubur Ustaz. Dia buat kubur Ustaz, kubur betul. Memang ada kubur betul. Kan? Cincin. Ada kubur betul, tak tahu. Ada kubur sekali Ustaz. Sehingga saya dalam surau depan tu pun ada kubur satu. Ya betul, sebelah surau tu. Sebelah surau depan surau tu. Saya dulu buat lawatan Al-Khalidi, Tuan Guru Haji Wahid punya makam, kita berlawat, lepas tu kita pergi pondok dia, lepas tu kita pergi dekat Negeri Sembilan tu, dekat mana tu? Ada satu yang anak dia pelakon tu, yang orang soleh, apa nama dia? Anak dia nama Mahadi, apa nama? Linggi. Dia orang soleh, orang Linggi. Yang orang kata waliullah. Dulu masa sebelum COVID ni, saya memang akan ajak kawan-kawan. Kita sewa satu bas, kita jalan, kita pergi ziarah pondok, lepas tu ziarah makam-makam orang soleh ni lah. Dalam masa ni kita doa lah, doakan dia, bacakan dia Fatihah. Habis dalam bas saya buat program lah, saya ceramah dalam bas, kita buat perbincangan, kita soal jawab, mic kita pas, mengamai gitulah. Dulu saya rajin buat lah sebelum PKP tu. Dan saya pernah buat dulu sampai ke Phuket Thailand. Phuket Thailand ni, kalau ikut perjalanan dia lebih kurang 18 jam. Dan saya pernah buat sampai sana lah. Jadi, apa yang kita nak kata, kalau kita rasa kita ni kenapa lah kita ni payah benar nak taubat. Kalau kita kata gitulah, kenapa lah kita payah nak taubat. Kenapa yang kita rasa kita ni kenapa susah nak taubat. Dia ada pil yang kena makan. Antara pil yang mujarab, antara suplemen yang mujarab, nama dia Zikrul Maut. Zikrul ni, zik ni ingat, maut ni mati. Antara pil yang mujarab untuk menghilangkan rasa lambat lagi mati, dan menghilangkan rasa malas nak taubat, makan pil ni hari-hari. Lagi kerap makan lagi bagus, dia tak ada side effect. Dia tak ada side effect. Lagi banyak makan lagi bagus. Nama dia apa? Bawa hati kita, ingat kawan-kawan kita. Sebab tu kerana Allah tengok kita lalai, Allah sayang kita, dia datang kasi cerita kawan kita yang mati wujud. Dia datang kasi cerita kita. Orang boleh tahu kadang-kadang, baru kita rasa, muda lagi lah dia ni. Untuk apa? Kadang yang datang ni muda. Dalam muda, sihat daripada kita. Jauh sihat daripada kita. Kita ni ada penyakit. Dia tak ada apa. Badan tau. Badan tau. Saya dulu masa dah bawa, masa cikgu sekolah rendah saya, dia panggil kami. Suruh bawa motivasi. Dia panggil saya lah, suruh motivasi kat sekolah tu, sekolah rendah kami lah. Lepas tu, saya kata tak apa cikgu, nanti saya akan bincang, saya ajak kawan-kawan. Bawa kawan. Saya bawa lah seorang ni, daripada Selayang. Seorang ni daripada Keramat. Datuk Keramat. Yang daripada Datuk Keramat ni, badan dia memang fit. Dia ni orang yang ada pangkat dalam Persatuan Taekwondo Malaysia. Dia ada pangkat. Memang dia ni handal taekwondo. Dan di sekolah dulu, dia ni orang kata sportman lah. Lari wakil sekolah, dia lah. Jadi, dan muka dia pun muda. Jadi bila dia ni cameraman, dia ada kerja part-time cameraman. Jadi bila dah tengah bincang dengan cikgu ni, dia bawa lah poket kamera dia, tak bawa kamera besar lah. Cikgu nak ambil gambar je guys, nak beritahu kawan-kawan. Lepas tu dia kata, you pun sama ke? Satu sekolah, satu bayi dengan ni, yang dua orang ni. Dengan ustaz dengan seorang lagi ni. Dengan saya lah tu, betul. Saya dengan ustaz satu kelas kata. Oh tapi, you nampak muda ya? Waktu tu saya terasa tuanya dia aku ni. Tahu? Rambut dia pun tak ada uban. Badan dia pun kemas, badan tegak. Tapi berapa bulan lepas tu saya jumpa dia sekali, berapa bulan lepas tu dia meninggal. Dia tengah ambil wuduk, 7.20 dalam bilik air, nak sampai maghrib, dia gebah dan dia meninggal. Itu mati apa tu? Itu mati mengejut. Allah perlihatkan kat kita, orang yang memang kita nampak dia memang dia sihat, dia segak,
Orang kita cakap, guru besar waktu tu berkata, tak sangka lah you sama umur dengan dia. Saya ingat you muda lagi. Tengok. Lepas tu kawan saya kata, dia ni memang aktif. Cikgu. Aktif dalam bidang-bidang sukan-sukan sampai sekarang. Dia bukan jawatan dalam Persatuan Taekwondo Malaysia. Zam kenal kan? Kenal. Dia black belt tu. Kamal kenal. Zam kenal. Kamarudin. Ya. Kamarudin. Kita panggil dia Kamal kan? Ya. Saya ingat guru saya cakap. Dia kata, you tak nampak macam kawan-kawan you. You kelihatan muda. Masa tu aku rasa suging, aku tolak suging je tangan. Suging visit. Memanglah confirm kita muka tua dia. Allah lihat kan, orang muda, orang sihat boleh mati anytime. Betul. Kita yang ada penyakit ni, bukan anytime, any second boleh ubah. Tapi kita tak rasa. Macam war untunglah kita cangkul. Hari-hari melihat kematian. Allah takdirkan war boleh berlima tarbiyah hari-hari. Dia boleh tanah perkuburan yang war datang kerja. Walaupun kita suka rela pula. Macam orang kata dengan Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali kata, aku ada jiran yang baik, selalu mengingatkan aku akan akhirat. Sayyidina Ali kata. Orang kata, Sayyidina Ali ni malah jiran, rumah dia jauh sikit daripada orang lain. Orang nak tahu rumah dia. Mana jiran kau? Aku tak kata kau ada jiran. Tengok tu. Rupanya depan rumah dia belah sana tu ada kubur, tanah kuburan. Jadi hari-hari dia tengok kubur, inilah jiran dia yang mengingatkan dia kepada kematian. Itu hari anak saya kata, kawan dia cerita lah dekat Johor. Aku lain. Bapak dia tanah. Tanah tu boleh buat 3 biji rumah. Tapi sebab jiran dia ni dah wakafkan tanah bapak dia ni, bapak dia dah wakafkan tanah tu untuk buat kubur. Jadi kubur orang makin lama makin banyak lah. Jadi daripada kubur tu ujung dah sampai kat sepadan, sampai kat rumah tanah yang bapak dia punya lah. Bapak nak jual murah tanah tu, dia kata. Besar, tak berapa ribu. Tapi saya dengar memang sangat murah. Dia kata, pun tak ada orang beli. Kenapa tak ada orang beli? Orang kata tak nak. Rumah dekat dengan kubur. Tengok. Tengok Jiran ramai tapi tak bertegur siapa. Jiran ramai tapi dia diam. Jiran ramai, dia penterbiah yang bisu. Dia beritahu kau ni nanti tak akan masuk ikut aku. Itu jiran tu, jiran yang baik ni. Jiran ni tak ada cemburu-cemburu. Jiran ni tak ada buat bising. Jiran ni tak ada kacau kita siang malam. Dia sangat baik, dia mengingatkan kita, engkau coming soon akan ikut aku. Betul tak? Bukan kata jiran yang baik. Okey, siapa nak beli tanah kubur tu buat rumah, cakap saya. Saya ada nombor orang tu. Kat Johor. Nak Abad? Beli tanah Abad? Boleh Ustaz. Biasa dah Ustaz, rumah saya kat satu tempat tu memang sebelah kubur pun. Tak keluar bilik dah Ustaz. Apa tak keluar bilik pula? PM tepi. Dekat masjid Tengkera, bukan masjid Tengkera. Tahu. Surau Peringit Jaya, Melaka. Tahu Ustaz. Tahu. Taman Peringit Jaya, Melaka tahu? Hospital besar. Hospital Melaka ni, belah sana. Ni jalan nak masuk highway, di belah sana. Kat RPM tu Ustaz. Jalan Kucing, pasal tu. Tu Jalan Kucing Jalan Kucing. RTM tu Jalan Kucing lah. Melaka RTM. Betul Ustaz. Jalan Kucing. Kawasan dekat sana lah. Ada satu taman namanya Peringit Jaya. Kita kalau sama-sama depan, kita berdiri, Allah Akbar, tingkap tu kalau terbuka, depan tu kubur. Dia semayang mata pada kubur. Rukuk tak nampak kubur. Tidak kubur balik. Tu surau Peringit Jaya. Saya dulu saya pernah kerja kat Melaka, kami semai Jumaat kat sana lah. Sekarang tak tahulah surau tu ada lagi tidak tahu lah. Sambil semayang, sambil ingat. Aku ni kalau mati kat pejabat, silap ke sini dia hantar ni. Kenapa kena fikir? Dia tak cukup untuk fikir mati kalau nak taubat. Kena fikir dia datang sudden. Itu nama dia sudden death. Euro 16 tim terakhir acara kalah mati.
Betul tak? Sudden death. Siapa kalah, dia mati. Maknanya dia terkeluar. Saya cakap kalau mati, saya ingat dulu lah. Masa saya jadi AJK PABG. Salah seorang AJK ni, Allah yarham arwah ni, Osman Kering. Tahu Osman Kering tak? Tahu tak Osman Kering apa? Pelawak. Lakon Badan kering. Tinggal tulang. Tom Badan Cruise. tulang. Tom Cruise. Orang panggil dia Tom Cruise. Dia kurus betul. Dia ni orang Kelantan. Kurus. Dia satu orang AJK. Dia kalau datang meeting yang orang ketawa tak habis. Cikgu kata kita nak buat pertandingan bola sepak ni antara budak-budak. Jadi budak-budak kena bayar yuran RM20 seorang. Jadi yuran tu masuk tabung PABG. Adalah cikgu-cikgu cadangkan lah. Macam yang futsal lah. Tapi pertandingan ni kalah mati. Cikgu cakap, ni abang, saya panggil dia Abang Man. Abang Man Kering ni, tiba-tiba kan, dia tengah ngantuk. Dia ketuk meja. Tak boleh. Zalim, dia kata. Dia kata begitu tu. Zalim cikgu ni, dia kata. Ada kalah boleh mati, dia kata. Dia kata gitu lah. Dia idea lawak dia memang ada. Saya ingat dia. Dia memang orang yang baik. Dia sangat baik, orangnya sangat baik. Sangat hormat orang lain. Saya suka dia. Anak dia pun satu kelas dengan saya lah. Saya rasa satu kelas atau anak saya nombor 2 sekelas dengan dia. Saya panggil dia Bambang Kering. Dia memang lawak. Tu dia kata, zalim, dia kata. Ada kalah mati pula. Kalah hidup lah, mati siapa nak main, dia kata. Dia kata begitulah. Bila saya dengar apa-apa kan, saya dengar orang buat pertandingan, acara kalah mati kan, saya akan ingat dia. Dia meninggal sebab apa, buah pinggang ke apa. Pada usianya agak muda je lah. Masa dia tak berlakon tu, dia buat satu kerja public speaking. Dia tolong kawan dia buat motivasi public speaking. Dia ingat dia tu. Jadi ulama dah cakap tinggalkan kesedapan, fikirkan kematian, jangan fikirkan bahawa siksa itu bertangguh. 3 dan 5 sebab ni akan menggerakkan kita untuk taubat. Okey, nombor 4. Apa dia kata ni? Orang yang nak menjadikan dia taubat ni, jangan dia bersikap, dia buat dosa, dia tak taubat, tapi dia kata Allah tu kan pemurah, Allah tu kan penyayang, nanti kau taubat, nanti Allah terima taubat kau. Bila dia kata nanti kau taubat, maknanya dia akan tahan untuk taubat. Itu Rasulullah kata ahmaq, alif ha mim qaf. Ahmaq. Ahmaq ni apa? Bodoh. Bodoh apa? Orang yang mengharapkan kemurahan Allah, orang yang mengharapkan keampunan Allah, tapi dia tidak beramal dan tidak bertaubat. Dia ketipu nafsu dia. Dia buat dosa ni. Dia nak taubat. Nanti nafsu dia kata, tunggulah. Kan dalam kitab kata kan, engkau muda lagi. Dia kata gitu. Tunggulah, engkau muda lagi. Lepas tu umur dah 60 ni, umur dah 50. Muda lagi. Kau tengok adik-beradik kau, nampak? Umur 80 baru meninggal. Umur 88 baru meninggal. Abang kau 89 tak meninggal lagi. Kau tengok. Maknanya kau ni keturunan orang panjang umur. Setan kata, tunggulah. Waktu tua kan ada. Kau tengok abang kau 89, 88 baru pergi masjid. Macam itulah. Nafsu kata gitu. Setan kata gitu. Dia kata adik-beradik kau umur panjang. Bukti dia apa? Kau tengok telinga kau orang panjang-panjang. Selalu orang cakap kau telinga panjang ni umur panjang. Tak tahulah betul mana dia pakai, saya tak tahu. Jadi orang cakap. Macam tua muda. Orang tak ada telinga umur panjang umur. Orang cakap telinga sebelah tak ada. Umur panjang je. Dia orang boroi pun panjang insya-Allah Ustaz. Boroi lagi panjang. Ustaz, kura-kura tak ada telinga Ustaz, lagi panjang daripada umur gajah. Kura tak ada telinga, betul? Ya, betul. Kura tak ada telinga, umur 100 lebih 100 lebih tau, orang tu banyak, 100 lebih. Syaitan dengan nafsu kata apa? Tunggulah. Waktu tua kan ada. Bukankah Allah itu pemurah, pengasih, penyayang? Kalau engkau buat salah, engkau akan diampunkannya. Dunia juga, akhirat juga, dunia dipikirkan juga. Dia kata begitu. Apa yang dapat, ambil saja. Apa nak fikir halal ke, haram ke,
nanti susah kita. Dia kata gitu. Okey, cukup. Orang azan. Nanti kita sambung balik nombor 4 minggu depan Isnin. Ingat mengharapkan kemurahan Allah, lepas tu kita baca nombor 5. Boleh? InsyaAllah. Okay, hari kita tak ada kelas Tak ada kelas Jangan tanya saya link pula. Jangan tanya link. Ni cucu dah mula datang ni. Datang Gio datang. Kita tak ada kelas. Kita jumpa hari Rabu pukul 8 kelas Muhimmah kelas 2. Muhimmah. Besok satu hari tak ada kelas. Pagi tak ada kelas, malam tak ada kelas. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih Ustaz. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم